Konsep etika dan peradaban adalah dua konsep yang saling terkait dan membahaskan tentang tata nilai, norma dan perilaku manusia dalam masyarakat. Etika ialah satu set prinsip moral yang mengawal tingkah laku seseorang. Ia merupakan studi tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dalam tindakan dan perilaku manusia. Ini melibatkan penelitian dan pemahaman mengenai prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing tindakan manusia. Peradaban pula merujuk kepada perkembangan dan pencapaian dalam aspek sosial, budaya dan ekonomi. Peradaban melibatkan sistem yang memungkinkan manusia hidup secara harmonis dalam masyarakat yang lebih besar. Ia berkembang dari interaksi manusia dan berperanan dalam mengatur perilaku manusia agar tetap sesuai dengan nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang diterima dalam masyarakat. Oleh itu, kelestarian etika dan peradaban di Malaysia adalah penting kerana ia dapat membantu memastikan negara kekal sebagai masyarakat yang adil dan seksama, di mana semua orang dapat hidup secara aman dan harmonis. Di Malaysia, cabaran dalam memastikan kelestarian etika dan peradaban merupakan satu konteks yang penting kerana di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan bangsa. Justeru, Malaysia haruslah mengekalkan perpaduan antara kaum dan bangsa dengan menangani cabaran kelestarian etika dan peradaban. Pertama sekali, aspek yang menjadi punca hakisan sosial ke atas kelestarian dan peradaban negara ditinjau melalui aspek defisit sosial. Defisit sosial merujuk kepada ketidaksamaan, kekurangan atau kelemahan dalam sistem sosial yang mengganggu keharmonian dan kemajuan masyarakat. Di Malaysia terdapat jurang yang besar dalam pendapatan, akses kepada pendidikan berkualiti tinggi, perkhidmatan kesihatan dan peluang pekerjaan antara kumpulan masyarakat. Ketidakadilan dan kecemburuan sosial boleh disebabkan oleh jurang ekonomi dan sosial yang akan menghalang kelangsungan peradaban yang adil dan harmoni. Kedua, melibatkan tadbir urus dan pembangunan. Penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan amalan yang tidak beretika merupakan hakisan sosial. Amalan ini boleh merosakkan institusi sosial, prinsip moral dan maruah masyarakat. Korupsi, rasuah dan nepotisme adalah contoh hakisan sosial dalam tadbir urus. Manakala pemusnahan alam sekitar, pengeksploitasi sumber daya yang tidak bertanggungjawab dan ketidakadilan sosioekonomi adalah beberapa isu hakisan sosial dalam bidang pembangunan. Akhir sekali, elemen ekonomi gelap dan rasuah. Ekonomi gelap merujuk kepada aktiviti ekonomi yang tidak dibenarkan secara sah oleh pihak berkuasa. Ini termasuk transaksi dan kegiatan yang dilakukan di luar batas undang-undang dan peraturan. Contohnya perdagangan narkotik, pemalsuan dokumen, perdagangan manusia, penjualan barang haram dan aktiviti haram lain. Dengan melakukan aktiviti yang tidak sah ini, ia menggalakkan aktiviti kriminal, menyebabkan kerosakan sosial dan mewujudkan ketidakstabilan ekonomi, dan ia akan merosakkan moral dan masyarakat. Dalam merealisasikan sebuah negara yang aman dan maju serta untuk pastikan perpaduan kekal utuh antara setiap bangsa dan juga kaum dekat Malaysia ni, etika dan peradaban ni merupakan salah satu aspek yang menyumbang dalam kelestarian etika dan peradaban. Jadi antara aspek yang dapat kita lihat dari aspek ekonomi, sosial, politik dan juga globalisasi. Tapi apa yang saya akan terangkan secara terperinci dari aspek ekonomi dan juga globalisasi, iaitu jurang antara rakyat luar bandar dan dalam bandar, dan daripada globalisasi iaitu penyebaran budaya barat di Malaysia. Di Malaysia, jurang antara yang miskin dan yang kaya semakin hari semakin jauh jurang dia. Ini kerana yang kaya semakin kaya, yang miskin pula semakin miskin disebabkan tidak banyak peluang yang diberikan kepada orang yang menetap di luar bandar. Jadi masyarakat di luar bandar ni kurang pendedahan dengan etika dan peradaban yang kini kerana mereka pemikiran mereka yang tidak ingin keluar daripada kepompong yang mereka telah anggap selesa oleh mereka. Jadi pendidikan di luar bandar ni masih mempunyai perbezaan kerana di luar bandar ni terdapat ramai keluarga yang miskin. Jadi perbezaan dan pendidikan di bandar ni sangat tak adil dan sangat ketara. Okey, benda ni kita dapat lihat secara puratanya. Negara yang mempunyai banyak sekolah luar bandar menunjukkan prestasi yang lebih rendah, lebih rendah berbanding negeri yang mempunyai sekolah luar bandar yang sedikit.
Okey, jadi keutamaan dan kesaksamaan dalam menyediakan kemudahan kesihatan di setiap negeri pula berbeza mengikut keperluan penduduk. Jadi, terdapat perbezaan bilangan doktor bagi setiap 10,000 penduduk di wilayah di Malaysia ni, terutamanya di wilayah Sabah yang mencatatkan pertumbuhan paling rendah. Jadi akhirnya, rakyat yang berada di luar kawasan ni, diorang anggap dianaktirikan, dan ini mengubah sikap mereka dan juga pemikiran mereka untuk menjadi rakyat yang tidak beretika. Jadi inilah salah satu cabaran untuk kelestarian etika dan peradaban. Cabaran yang ketiga adalah cabaran daripada aspek globalisasi, iaitu penyebaran budaya barat di Malaysia. Peradaban barat ini merujuk kepada masyarakat bukan Asia, iaitu Eropah dan juga Amerika Syarikat. Penyebaran budaya dan idea barat ini merupakan satu cabaran seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu cabaran dari aspek globalisasi yang harus kita titik beratkan bagi kelestarian etika dan peradaban. Secara amnya, globalisasi ini adalah satu idea, satu nilai ataupun satu gagasan dan satu sistem datangnya dari barat. Jadi penyebaran idea barat ini semakin mencabar dan ia mempengaruhi rakyat Malaysia. Kerana tidak banyak program kesedaran kesedaran kesan daripada budaya barat ni dan tiada inisiatif yang efisien yang diambil oleh kerajaan. Jadi pengaruh barat boleh diasingkan ke beberapa kategori dan antaranya ialah dari segi ideologi, ekonomi, budaya hedonisme dan juga sains dan teknologi. Jadi pengaruh penyebaran budaya barat ni tersebar dengan pantas sekali kerana zaman semakin moden dan juga terdapat pelbagai akses yang dapat membuatkan masyarakat terpengaruh ataupun tanpa sedar dah dipengaruhi oleh idea-idea barat. Malaysia juga tak terkecuali dengan pengaruh dari barat dan juga cabaran globalisasi yang amat mencabar sehingga perubahan yang drastik dapat dilihat dan juga menghakis nilai-nilai murni dalam diri individu masyarakat Malaysia. Cabaran globalisasi dan pengaruh budaya barat ni sukar untuk dibendung kerana pengaruh ini sangat besar yang dibawa dari negara barat. Jadi pengaruh budaya barat ni dapat meruntuhkan akhlak individu terutamanya kepada golongan muda. Kerana golongan muda ni adalah golongan yang mudah terpengaruh dengan idea-idea dari barat. Kebanyakan idea barat ni menolak peranan yang berkaitan dengan agama dalam membentuk nilai untuk etika dan peradaban. Kerana idea-idea barat ni lebih berasaskan kepada pandangan dan juga sentimen daripada manusia sendiri. Jadi sehubungan dengan ini, pemikir yang datang dari barat yang mencipta etika dan peradaban barat ini tidak langsung mendekati peranan agama dan hanya dicipta dari penilaian kemanusiaan sahaja. Oleh itu, agama Islam merupakan agama rasmi. Oleh kerana Islam merupakan agama rasmi di negara Malaysia, terdapat idea barat yang tidak seharusnya menjadi ikutan Muslim kerana terdapat unsur-unsur yang tidak selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Justru ini dapat merosakkan akhlak dan berikan kesan kepada peradaban individu Muslim yang jika mereka terpengaruh dan mengamalkan pengaruh dari idea barat tersebut. Seterusnya, pengaruh barat ini beri kesan yang terlalu teruk kerana terlalu banyak idea-idea negatif dari barat. Idea-idea negatif ini contohnya adalah sekularisasi, ajaran sesat, liberalisasi dan juga lesbian, gay, bisexual and transgender, iaitu like LGBT. Jadi dengan kehadiran banyak revolusi moden, antaranya revolusi industri 4.0, teknologi kini semakin canggih dan maju. Ini mengakibatkan perkara-perkara ini tersebar dengan pantas. Idea-idea negatif ini tersebar dengan pantas dan ke seluruh pelosok dunia, termasuklah Malaysia. Tambahan itu, setiap maklumat yang tersebar di media sosial ni tak sepenuhnya ditapis dan juga ini dapat merosakkan pemikiran individu yang melihat dan terpengaruh dengan idea-idea negatif datangnya dari barat. Kesimpulannya, penyebaran budaya barat ni merupakan salah satu cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia yang dapat meruntuhkan akhlak individu dan mengurangkan nilai murni dalam diri masyarakat. Tambahan pula, idea-idea barat ni tak semuanya positif dan idea-idea yang negatif ni memberi impak kepada pemikiran masyarakat Malaysia. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada bagaimana cara untuk menangani cabaran kelestarian etika dan peradaban. Pertama sekali, untuk mencapai kelestarian etika dan peradaban di Malaysia, kita perlu tahu betapa pentingnya untuk mengetengahkan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi landasan utama untuk memupuk kepelbagaian budaya. Contohnya seperti semangat gotong royong dan kesepaduan di kalangan rakyat.
Selain itu, kerjasama antara pihak kerajaan, masyarakat, sektor swasta dan individu itu sendiri perlu juga menjadi kunci dalam memperkuatkan pendidikan moral, mempromosikan dialog antar budaya dan melindungi alam sekitar. Jadi, bagaimana mengatasi cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia? Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan supaya kita bersama dalam mengatasinya. Yang pertama, Wawasan Kemakmuran Bersama 2023 diwujudkan untuk menangani jurang sosioekonomi di Malaysia, khususnya bagi masyarakat Melayu dan Bumiputera yang tinggal di kawasan pendalaman dan luar bandar di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Idea dalam merealisasikan wawasan ini terbentuk setelah mendapat inspirasi daripada model pembangunan ekonomi beberapa buah negara luar, contohnya seperti Brazil, China dan Rusia yang telah memanfaatkan syarikat asing dan pemilik equity. Walau bagaimanapun, ia juga penting untuk mengimbangi pendekatan ini dengan mempertimbangkan golongan B40 yang terpinggir, malah yang sering kekurangan dari segi pendapatan, suara dan juga akses kepada sumber di Malaysia. Walaupun inisiatif T20 Malaysia akan diteruskan, ia mesti disertakan dengan usaha untuk membuka peluang dan sumber kepada kumpulan B40 ini. Selain daripada itu, dalam merangka rancangan Malaysia ke-12, iaitu dalam singkatan RMK12, ianya adalah penting untuk mengutamakan pembangunan dan pengagihan bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat di Malaysia. Hal ini adalah untuk membantu membina budaya moden yang diselitkan dengan nilai sejagat. Di samping itu, ia juga memastikan kelestarian etika dan tamadun Malaysia. Dengan mengutamakan perpaduan negara dan sistem nilai bersama, negara dapat memupuk masyarakat yang harmoni dan aman serta memastikan pembangunan berterusan. Pada akhirnya, ia akan memberi dan membawa kepada komuniti yang memastikan keadilan, keterangkuman, toleransi, accountability dan kesejahteraan bersama. Konsep perpaduan dalam kalangan rakyat dan penyatuan negara asas perpaduan dan keharmonian negara terletak pada tadbir urus dan pembangunan yang berkesan di mana menggalakkan nilai etika seperti amanah, toleransi dan tanggungjawab. Kegagalan untuk melaksanakan cita-cita ini boleh membawa kepada pelebaran jurang antara golongan kaya dan miskin, golongan penduduk bandar dan luar bandar dan juga kumpulan etnik dan agama yang mampu mengakibatkan kepada penentangan atau rusuhan jalanan terhadap kerajaan. Malah, ia juga memberi cerminan negatif yang didorong oleh dakwah palsu dan propaganda politik yang tidak sensitif yang disebarkan oleh sesetengah pihak atau individu yang bertindak sewenang-wenangnya. Oleh itu, perpaduan ini mampu merangkumi dan memberi keutamaan dan pelaksanaan tadbir urus dan pembangunan yang adil untuk memupuk masyarakat yang bersatu padu. Dalam masyarakat yang mempunyai dinamik sosial yang kompleks di Malaysia ini, kedua-dua pemimpin politik dan NGO berkemungkinan akan mengeksploitasi perbezaan etnik dan agama untuk mendapatkan sokongan dan pengaruh daripada rakyat. Kestabilan masyarakat tidak menentu atas faktor keadaan ekonomi dan juga kualiti hidup semasa. Perkara ini mampu menimbulkan ketegangan dan kebimbangan yang berpotensi membawa kepada kesan perpecahan antara rakyat, pergolakan politik dan ianya menghalang kemajuan negara sekiranya perkara ini tidak dapat diselesaikan dengan segera. Seterusnya, saya akan sambung berkenaan perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadun sejagat. Seperti sedia maklum, Malaysia merupakan negara pasca kolonial yang mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Keunikan cara hidup Malaysia terbentuk daripada kepelbagaian budaya dan tamadun. Oleh itu, keharmonian di antara kaum haruslah dijaga dan tidak mudah tercapai jika hanya segelintir pihak menikmati kesenangan dan selebihnya di dalam kesusahan. Negara Malaysia sangat mementingkan perpaduan dan dijadikan matlamat utama dalam setiap perkara. Pelbagai aktiviti telah dijalankan bagi memupuk sikap kekeluargaan seperti contoh gotong royong dan kurikulum sikap-sikap murni.
Ini menjadi titik perantara dalam memastikan manfaat program pembangunan yang dijalankan dinikmati oleh semua pihak. Selain itu, pentadbiran turut penting dalam menjaga kestabilan masyarakat. Pada zaman kini, teknologi menjadi sistem perkomunikasi dalam setiap perkara. Pentadbiran haruslah menjaga dan menyekat sebarang media yang mampu menimbulkan kekacauan dan pergaduhan di antara kaum. Undang-undang telah digubal bagi menghalang perkara ini, namun perkara ini tetap merebak, menghasil kacau pilau kesan daripada info yang salah dan palsu. Pengajaran yang dapat diperoleh daripada proses pembentukan menjadi cahaya dorongan dalam membantu negara mencapai keharmonian, kestabilan dan kemajuan tamadun sejagat. Pengukuhan aktiviti juga amatlah penting bagi setiap individu dalam mengukuhkan sistem kekeluargaan masyarakat dan negara di samping mempromosi nilai-nilai murni etika. Sepanjang dalam proses menulis kertas kajian ini, kumpulan kami dapat merumuskan beberapa perkara daripada kertas kajian kami. Jadi, terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada cabaran kelestarian etika dan juga peradaban di Malaysia, termasuklah daripada sudut globalisasi, sosial, politik, psikologi, cabaran di dalam ekonomi, alam sekitar dan juga termasuklah cabaran dalam sains dan juga teknologi. Walaupun Malaysia telah mencapai kemajuan yang ketara dalam pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur, terdapat isu yang mendesak yang perlu ditangani dan juga dititik beratkan untuk memastikan masa depan negara yang mampan dan juga beretika. Kesimpulannya, cabaran etika dan kelestarian tamadun di Malaysia memberi peluang dan juga halangan kepada pembangunan masa depan negara ke arah sebuah negara yang membangun. Sekian daripada saya dan juga kumpulan kami. Sekian, terima kasih.